ground. Ini sorry, ni contact lagi, fixed contact, yang ni moving contact. Moving contact ni akan bergerak ke atas, jadi akan bergerak menjauhi contact yang ni. Okay. Jadi dia akan arcing tu dia akan terbentuk kat sini lah. Kat sini sepanjang pergerakan dia, sepanjang pergerakan ni switch. Okay. Pergerakan switch daripada bawah ke atas ni, dia akan ke sini buka. Jadi dia akan ikut sampai lah dia putus. Contohnya boleh tengok video. Mana video? Ni. Oh, ni video ni. Tak boleh play kat sini. Sekejap lah. Saya buka YouTube. Itu dah kamera. Awak pernah tengok tak? Boleh. Pernah tengok? Ni contoh dia lah. Banyak ni kat YouTube ni. Share this step. Okay. Kita tengok macam mana dia buka. Ni salah satu Salah satu disconnecting switch. Dia buka tu dia dah arcing sampai dah arcing tu hilang. Ni disconnecting switch ada tangan pula. Tangan yang buka ke atas ni. Okay, buka. Tak tahu tu. Ni lah arcing. Ya, arcing horn yang ni lah. Yang ni lah arcing horn. Jadi spark yang berterusan tu kita panggil arc. Okay, arcing tu akan ikut je. Dia akan berterusan sampailah dia habis tenaga untuk meneruskan arcing tu. Lepas tu dia hilang. Itulah arcing horn. Ni pun sama ni. Tu arcing horn. Arcing horn dia macam tu. Tenaga dia terlalu tinggi. Dia memang ambil masa. Yang ni dia tutup dah ni. Jadi buka ni proses nak tutup. Proses nak tutup. Menarik video ni. Tu dia nak sampai dah. Ada spark. Sebelum dia nak sambung, dia ada spark. Okay dah. Power dah sambung. Dah contact. Ni sama juga. Deconnecting. Tadi dia disconnect, ni dia dah connect balik. Ni rasanya macam nak disconnect ni. Mana dia buka. Tu dia. Kalau dekat substation yang besar-besar lah, ada benda macam ni boleh nampak. Yang dekat nak jalan masuk JMP tu kan, belakang kilang-kilang tu. Ada benda ni. Okay. Dia ikut kapasiti yang besar lagi jauh dia punya kontak, lagi panjang dia punya kontak. Okay, ada juga switch yang tak ada arcing horn. Yang tak ada arcing horn ni dia panggil disconnecting switch. Okay. Ataupun satu lagi ialah grounding switch. Okay, dua-dua switch ni kita tak akan buka sewaktu ada api. Okay, sewaktu ada current flow dia tak akan buka. Sebab dua-dua ni tak ada arcing horn. Dia bukan untuk tujuan tu. Okay. Yang ada arcing horn tu dia boleh buka waktu ada api. Dan ni switch untuk double verification yang sistem tu dah habis, sudah tak ada elektrik, supaya pekerja-pekerja boleh buat maintenance atau baiki kerosakan. Okay. Jadi ni simple lah, senang. Boleh tengok major instrument. Okay, tentang bus bar. Bus bar ni apa bus bar ni?
Bar ni sebenarnya macam wire lah. Dia konduktor juga. Okay. Tapi bentuk dia tu ada macam-macam. Sebab apa macam-macam? Sebab yang dibentuk dia ada rectangular, solid, tube, open pair, stranded cable. Ni semua panggil bus bar. Kalau masuk substation nampak macam ni. Jadi kelebihan dia, kita boleh bentukkan dia. Okay. Dia tak pakai insulation apa-apa. Tapi voltage dia tak tinggi lah. Sebab dia open, dia buka macam ni. Dia tak ada insulation. Okay. Ni size-size dia. Bergantung pada current capacity. Lagi tinggi current capacity, lagi tebal, lagi besar. Ada yang ada current macam ni. Ya, ya. Doktor tengah present slide lah. Sebab sekarang duk nampak YouTube lah. Oh, okay. Ni, bus bar. Sorry. Dia konduktor lah, macam saya cakap tadi. Bentuk macam-macam macam ni. Kelebihannya kita senang nak bentuk dia. Kita senang nak bentuk dia dalam satu kompartmen atau ruang yang kecil. Selalunya dalam switchboard lah. Dekat luar selalunya pakai wire, tapi dalam switchboard mana nama switchboard? Oh ni, dalam ni. Switch gear dalam ni. Ya. Di dalam ni semua bus bar je ni. Sebab kabel nak pakai, dia ada insulation, dia susah nak bentuk. Nak bentukkan dia tu susah. Okay. Nak tukar bentuk dia. Nak bengkok lah dalam ruang yang kecil kan. Kabel ni kalau dia patah, habis kan. Dia patah, insulation dia rosak, dia out tu. Tak boleh pakai. Tapi yang ni, kita boleh bengkok dia macam mana kita nak. Okay. Jadi metal clad switch gear ni, dia nampak dalam substation. Okay. Dalam substation, bahagian bilik 415. Okay. 415, low tension. Di atas balik. Light. Pan. Substation. Ni. Bilik ni. Main switchboard. Ni. Dalam ni selalunya memang ada dia pakai bus bar lah. Untuk sambung daripada satu bahagian ke satu bahagian. Okey. Bahagian daripada main switchboard ni MSB is ada satu bahagian untuk capacitor correction. Okay. Capacitor capacitor bank panggil. Apa fungsi capacitor bank? Control power factor. Ya. Betul. Untuk control power factor. Okay. Untuk betulkan power factor. Kalau power factor naik tinggi, apa yang menyebabkan power factor buruk? Power factor turun. Dalam EPS belajar dah ni. Apa faktor-faktor dia? Jadi, kenapa power factor turun? EPS ambil dah kan? EPS ambil. Start dia, subjek ni dia start dengan circuit analysis. Analysis bahagian AC tu. Kemudian pergi EPS, tu ada juga dalam electrical machine. Okay, sebab apa? Apa menyebabkan power factor jatuh? Komponen macam mana dalam sistem elektrik kita ni? Dalam pengguna ni komponen macam mana yang dia pakai, power factor senang jatuh. Awak dah tengok kan video? Sebab
Betul? Ha? Ah, Macam mana? sebabkan load yang berlebihan. Ya, betul. Load macam mana? Load, jenis load. Kalau kan dalam Induktor betul. induktor. Induktor tu. Ya. Bijak. Betul, induktor. Cakap macam tu pun senang. Induktor ni maksudnya kalau dia R, L ke C? Betul. L. Ya, betul. Induktor lah penyebab dia. Kat mana ada induktor? Alat-alat yang berkaitan dengan induktor dalam industri contohnya, dalam kilang. Transformer. Motor. Ya, transformer tu conversion kan. Ya, tu salah satu lah. Lagi yang paling banyak sebenarnya adalah motor lah. Motor. Okay, lagi besar motor, lagi tinggi inductance, lagi rendah dia turun dia punya power factor. Kan? Ya, rendah power factor, dia nak correction, kena pakai capacitor. Lawan dia capacitor. Ada inductor yang memang kena lawan dengan capacitor. Okay, bagus. Ingat lagi. Okay, jadi kita sambung lah. Sebab ni kira subjek final year dah ni. Sebab awak tahun 3 sebab FTEC kan. Kalau tidak subjek tahun 4 ni. Awak latihan industri kan. Sem last. Ya. Maksudnya banyak benda dah lah. Awak dah tahu. Mana tadi? Flexible. Ni contoh-contoh bas. Contoh-contoh bas. Bentuk macam ni. Ada color macam ni. Okay. Kalau tak ada insulation color macam ni, dia akan letak label kecil-kecil ni. Label yang kecil. Ada yang fleksibel. Okay. Kemudian lightning ataupun surge arrestor. Okay. Apa berlaku bila current tinggi? Bila lightning strike line. Jadi asalnya kita punya waveform tu ialah AC kan. Okay, AC. AC voltage. Bila lightning strike. Bila lightning strike. Okay, dia jadi macam ni. Okay, lightning current tu dia akan naik atas. Dia akan superimpose. Dia jadi over voltage. Okay. Jadi dia akan naik. Dia akan naik tinggi. Asalnya kita berapa je. Contohnya transmission line kita 132 mungkin kV. Dia akan naik mungkin sampai 600. Atau mungkin 1000 kV. Mengatur pada kekuatan lightning tu lah. Jadi bila overcurrent ni lah, kita perlu alihkan dia ke ground cepat-cepat sebab dia memang nak ke ground. Okay. Memang nak ke ground. Okay. Sebab tarikan cas di ground. Okay. Jadi di sinilah kita pakai lightning arrestor ni. Ingat struktur dia macam mana? Apa yang ada pada lightning arrestor? Okay, first kita ada air gap. Dalam tu kita ada air gap. Okay, air gap ni maksudnya dia tak bersambung lah. Dia ada open
open circuit dekat sini. Kemudian bawah daripada linear resistor tu ada resistive element. Okay. Resistive element. Hello? Okay ke? Okey. Ada. Okay, ada resistive element. Bila high current tadi, cuba saya tutup sini pula. Okay, sini, ni air gap. Resistive element. Apa sifat resistive element ni? Apa sifat dia? Okay, resistive element. Kalau current flow, power dekat sini akan jadi P sama dengan apa dia? Equation untuk power. IV, okay. Okay, sama dengan I square R. ya, I square R. Okay, bahagian ni adalah resistive element ni. Bila high current lalu, power ni akan naik tinggi lah. Ni I square. Okay, atas nilai R ni. Darab dengan R. Jadi current ni power akan naik tinggi. Power ni ada kaitan dengan energi. Okay. Ada kaitan dengan energi. Okay, jadi energi jenis apa yang akan dibebaskan kat sini? Tenaga haba. Okay, jadi panas lah. Selalunya, siapa pernah pegang resistor yang tinggi wattage dia? Selalu awak tengok resistor macam ni, yang kecil-kecil ni kan. Power dia dalam 1/4 watt je. Pernah pegang tak resistor yang 10 watt? Tak benar. Tak benar tu. Kan? Selalu yang kecil-kecil je kan? Wire dia kan? Kalau resistor 10 watt ni dia besar. Besar, lepas tu siap ada heat sink. Sebab memang panas. Kerana lalu dia akan panas. Jadi macam tu lah. Kita nak hilangkan tenaga tadi kan daripada kilat tadi. Kilat strike, transmission line, boom. Okay, kena dia akan lalu lah semua ni. Dia akan lalu ke semua arah. Okay. Yang berlebihan tu dia akan cuba bridge gap ni. Sebab tenaga dia tinggi, current tu akan tolak charge. Charge tu akan lompat daripada sini ke sini. Nampak kan yang saya lukis ni? Nampak dia. Nampak dah. Okay, dia ada charge kat sini. Dia akan lompat ke sini. Jadi akan ada pergerakan charge kat sini. Jadi bila ada tempat yang ada pergerakan charge, kawasan tu dah jadi macam konduktor. Kan? Faham kan? Konduktor ni kan boleh mengalihkan arus. Arus tu ialah pergerakan charge. Okay? Faham kan? Arus itu ialah pergerakan charge. Faham dia. Sebab ada tengok equation I sama dengan dQ over dt. Maksudnya perubahan charge yang kecil terhadap masa yang kecil. Jadi perubahan lah. Dia macam perubahan ni lah, macam speed. V over T, dV over dt. Okay. Perubahan. D ni maksudnya perubahan. Okay. Macam kelajuan kan. Kalau acceleration, dV over T, perubahan speed. Kalau speed V tu perubahan tempat kan. Kalau jarak tu kita pakai kata X, dx over dt lah. Okay. Faham? Okay, jadi ada charge positif dan negatif, dia akan bergerak dalam konduktor. Sama juga kat sini, bila dia dah ada spark tadi tu, okay, itu sebenarnya dah jadi zone yang banyak charge dan charge tengah bergerak. Positif, negatif bergerak. Okay, jadi current akan flow sini. Okay, dekat sini dia dah spark, kat sini dah spark ni memang panas. Okay, panas. Lepas tu dekat sini ada resistive element juga, tempat yang panas. Jadi akan tenaga tu akan hilang. Dekat sini satu, dekat sini satu. Okay. Okay, dia akan hilang. Dekat sini, dekat sini. Jadi current last kali sampai ke sini, dia dah rendah lah tenaga. Okay, mengurangkan risiko orang yang ada keliling ni takut kena short. Okay. Awak tengok ada video baru ni orang mati bawah pokok. Ada siapa tengok?
Ada lightning strike. Orang melecur dia tengok. Orang melecur. Duduk bawah pokok. 4 orang. Tumbang. Ada. Kan? Ada free strike. Ni. Saya tunjuk ni. Video. Tak tahu dah dekat mana. Ni direct current lah. Ni tak ada linear arrestor. Tengok video ni. Boom. Tengok tu. Tumbang. 4 orang. Jadi duduk bawah pokok memang bahaya lah. Pokok lah tempat paling berpotensi untuk lightning strike. Okay. Satu, tiga, empat. Lightning turun, dia sambar pokok. Boom. Dah ada orang, dia kena orang pula. Tumbang 4 orang. Batika India. Okay. Okay, jadi inilah apa yang berlaku pada lightning arrestor. Dia mengurangkan tenaga daripada kilat tu. Kurang tenaga kilat. Lepas tu dia letak resistive element. Jadi current yang turun sampai bawah tu, current yang turun ke bawah ni dah rendah dia punya tenaga. Dan akan diserap oleh bumi. Okay, ni 2 jenis reactor, lightning arrestor. Okay, satu lagi selalunya yang ada pada substation 32 kV ialah current limiting reactor. Fungsi dia juga sama, okay, untuk mengurangkan leakage current. Okay, kalau sekiranya ada leakage current daripada substation, dia akan alihkan melalui current limiting reactor. Okay, untuk mengurangkan current ke ground. Okay. Okay. Okay, sekarang kita tengok ni arc voltage ni. Yang tadi saya lukis lightning punya current kan. Lightning punya current. Okay. Okay, untuk arc voltage dia akan jadi lagi rendah. Starting dia akan jadi macam dalam gambar tu lah, macam gambar tadi tu lah. Tu bawah pula. Ni tapi current dia tinggi. Dan seterusnya sampai dia balik ke asal lah. Okay. Ni lightning. Search current. Okay, yang ni adalah arc current atau voltage lah. Waveform dia patutnya sama. Okay, sorry, yang ni arc voltage. Okay. Sorry, current dia kena tinggi, bukan ini salah. Bukan. Current kena tinggi. Okay, sebab banyak charge tengah mengalir. Okay, ini adalah arc voltage. Current dia lebih tinggi daripada arc voltage. Arc voltage adalah voltage yang tadi tu. Yang kita buka switch tadi. Buka switch tadi kan. Nampak arcing tu kan. Yang keluar tu spark yang berterusan tu. Voltage dia macam ni. Current tinggi. Lebih tinggi daripada voltage. Jadi this arc
arc path is purely resistive. Dia panas. In this phase with short circuit current, very low arc voltage magnitude, only a few percent of rated voltage. Okay, dah ada arc, macam mana kita nak hilangkan arc tu pula? Okay. Macam mana kita nak hilangkan arc interruption? Obtained by separating two contact in a medium. For example, SF6. Jadi arc tadi kita open air, tu salah satu cara. Air tu ialah insulating medium lah, udara. Jadi dia boleh hilang. Yang satu lagi ialah dengan letak dalam medium lain. Okay. Mungkin SF6 atau mungkin minyak. Okay, jadi ada dua cara interaction. High resistance interaction dan satu lagi ialah current zero interaction. Okay, apa yang jadi bila high resistance interaction? Okay. Mari kita tengok. Its resistance is increased to reduce the current to a value insufficient to maintain the arc. Pulling, lengthening, constraining and splitting arc. Nah, ini cara-cara dia. Kita sejukkan, kita panjangkan arc tu, constrain dan ataupun splitting the arc. Kalau dah tengok video menerangkan macam mana arc is splitted dalam circuit breaker. Contohnya air blast circuit breaker. Dah tengok kan? Boleh tu. Dah tengok video. Dah tengok video patutnya ada dalam kepala lah. Okay. Kau tak tengok lagi? Kau tak ada dalam video? Macam ada yang tanya pasal splitter ni minggu lepas. Siapa tanya? Arc splitter. Kalau awak Google pun dah nampak tu dah, tulis type je arc splitter in circuit breaker. Share this. Okay. Jadi antara dua kontak ni, punya tengok gambar ni. Okay. Jadi boleh tengok bila yang hijau tu arc contact. Okay. Jadi splitter ni kat atas ni. Ada yang warna purple panjang-panjang ala ke bawah ni kan. Jadi akan ada gas lah masuk melalui bawah ni. Dia akan tolak. Salah satu kalau tolak, kalau voltage tinggi sangat dia akan tolak lah. Kalau voltage rendah dia tak perlu tolak pun. Buka je dia jadi arc tu akan mengalir melalui splitter ni. Jadi lama-lama sebab jarak dia makin lagi panjang dia masuk celah-celah splitter tu. Okay, jadi apa jadi? Bila jarak lagi jauh dia akan lama-lama terputus. Ni splitter. Okay. Kontak. Dia dah terbuka. Kontak arcing horn. Jadi kat sini ada spark. Tadi spark tu dah dekat sini. Dia akan jadi macam ni. Jarak dia lebih panjang bila dia corner-corner. Doktor okey Saya okey. tak nampak. Nampak? Okey. Okey. Okey, yang ni. Okey. Yang ni splitter. Gambar daripada internet tadi kan. Okey. Ni dia punya kontak. Okey.
Ni arc. Bila dia corner-corner macam ni, jarak dia lagi panjang, dia lagi lama. Okay. Lagi jauh. Dia masuk. Dia akan hilang lah, jarak dia lagi jauh. Okay. Selalunya jarak dia lagi jauh masuk ni, bila ada angin daripada bawah ni. Okay. Dia tembak angin. Udara. Mungkin air. Ataupun gas. Air lah yang tembak di situ lah. Gas maksudnya gas acid. Okay. Sulfur, hexafluoride. Okay. Jadi lama-lama dia hilang. Itulah dia punya principle. Okay. Cooling kalau kita tembak dengan udara, lengthening bagi panjang ataupun splitting. Okay. Okay. If the voltage larger than withstanding capacity of the gap between contact, the arc will strike again. Kalau voltage tu cukup tinggi, is high enough, jadi arc tu akan start balik. Okay, arc tu akan start balik. Not suitable for large current interruption, suitable for low current AC and DC circuit breaker. Untuk low current ya. Okay, the second one is current zero interruption. Okay, the current wave crosses 0 point every half cycle or 100 times per second at 50 Hz. Okay, seperti awak tahu. Dekat Malaysia, berapa Hz? 50 Hz ke 60 Hz? 50. Okay. Okay. Jadi kat dunia ni ada dua je frekuensi elektrik. AC 50 atau 60. Dekat Jepun dia ada dua-dua. Contohnya Jepun. Dia pecah macam ni. Kawasan ni berapa? 60 kan? 60 Hz. Okay. Kawasan ni 50 Hz. Ni semua kesal penjajah ni. Penjajah banyak negara datang Jepun. Introduce dua frekuensi berbeza. Okay, kalau tengok frekuensi dia 50 Hz. Satu cycle ni berapa second? Macam mana nak kira? F 1 time. T 1 per F. Okay, F sama dengan 1 per T kan? T sama dengan 1 per F. Jadi, T sama dengan berapa? 0.02 tu. Okay, 0.02 second ataupun 20 millisecond. Betul, 20? Okay. 20 millisecond. Okay, satu cycle 20 millisecond. Jadi yang kata current zero tadi ialah pada dia tempat dia bersilang kosong ni. Dia kata current zero interruption tu. Okay. Pada current zero, circuit akan buka. Macam itulah cerita dia. Jadi dia nak buka tu maksudnya dalam masa 10. Lebih kurang ni lah. Range ni dalam 10 millisecond. Memang kena laju lah circuit breaker tu. Kalau dia nak buka pada current zero. Yang current zero interruption ni. Ini current zero interruption. Okay, for arc interruption, the current will not interrupt at any point other than the 0 point. Okay, 0 point tadi tu. Okay, pada setiap 10 millisecond. Otherwise, the high transient voltage will occur across the contact gap. The current is not allowed to rise again after the current zero. Okay, tapi dalam ni pula dia pecah pula dua teori pula. Macam mana dia nak terangkan current interaction pada current zero. Okay, satu ialah recombination rate theory dan nombor dua ialah energy balance theory. Faham tak ni? Current zero interruption dengan gambar saya tunjuk tadi ni. Dalam video ada sebelum ni.
Ada tapi tak explain detail teruk lah. Ha. Tak ada macam ni kot sampai detail macam ni. Tak ada. Ha. Sekejap, kita ni minggu berapa dah? Week Empat. 4 dah ke? Oi, okey, tak apa dah. Selalu minggu kelima saya dah buat test dah. Tapi ni baru chapter 2 ni. Lagi 2 chapter lagi. Chapter 2 ni panjang sikit lah. Tak apa. Okay, let's proceed. So, ada 2 teori. Recombination rate theory dan energy balance theory. Apa yang dia kata dalam recovery rate theory? A is a column of ionized gas. Okay. King tu ialah keadaan plasma sebenarnya. Kau ingat lagi tak plasma tu apa? Plasma state. Chapter 1. Plasma. Ingat lagi tak plasma state tu apa? Tengok chapter 1 balik. Plasma tu apa? Hilap. Sorry, awak tak belajar lagi. Itu subjek master. Awak akan tengok dekat chapter 4, chapter 5 nanti. Chapter 5. Apa saya tunjuk dulu chapter 5. Tunjuk tentang plasma ni. Mana dia? Okey. Nota boleh terus download kalau nak tengok. Nota dalam kalam tu ada semua. Okay, ni. Okey ni. Okey. Plasma ialah the fourth state of matter. Fourth state of matter. Okay. So, bila when we have a solid, if we add energy, we heat the solid will turn to liquid. Okay. It can also turn to gas directly. Okay. So after gas, jadi bila kita bagi lagi tenaga, okay, we add more energy, the molecules of the gas akan split, akan berpecah, akan kita panggil mengion, akan ionize, akan jadi ion. Asalnya
Ni satu molekul, dia akan jadi 2 ion. Okay. Yang positif dan ion negatif. Ataupun bahagian ni elektron. Okay, ni neutral. Neutral ni maksudnya dia tak ada charge positif atau negatif. Okay. Bila dah keadaan ni lah kita bagi keadaan plasma ni. Okay. Macam dalam gambar ni. Ni plasma state ni. Keadaan ion. Dia bukan wujud dalam keadaan biasa. Dia iaitu keadaan neutral tapi dia keadaan ion. Jadi arcing tadi tu. Yang nampak arcing tadi. Tu dalam keadaan ion lah tu. Gas yang dah terion. Ni dia buka tadi kan. Dia buka breaker. Dia buka switch ataupun circuit breaker. Yang kita nampak ialah benda ni lah. Yang kita nampak color tadi kan. Macam ni. Okay. Kita nampak color. Macam ni. Tapi kenapa dia jadi color macam tu? Okay, proses pengionan ni. Macam saya tunjuk dekat slide tadi. Dia perlukan tenaga yang tinggi. Okay. Kau boleh tengok daripada solid ke jadi plasma ni. Lagi lama lagi tinggi tenaga. Lagi lama tinggi. Maksudnya molekul-molekul yang ada dalam liquid lebih tinggi tenaga dia. Dia pegang tenaga tu lebih tinggi daripada keadaan solid. Macam kita bangun tidur lah. Solid ni tengah tidur. Bangun pagi. Dia gerak slow-slow. Tengah hari kita aktif lagi. Tengah hari ke petang kan. Aktif. Kita makan banyak tenaga. Sampai plasma ni. Ni jadi macam mana logika ni. Manusia. Di bulan. Sampai bulan. Nak roket. Lagi lama lagi tinggilah tenaga dah. Nak banding keadaan tidur ni kan. Lagi tinggi. Sama juga macam molekul-molekul ni. Last kali dia jadi keadaan ion. Dia dah pecah gas molekul, dia akan jadi ion. Okay, ion. Sebuah kali lain. Ada ion positif dan ion negatif buah merah. Merah. Negatif. Ion positif. Okay. Jadi sebab apa dia nak bergerak? Sebab apa dia bergerak? Sebab ada tarikan. Okay, tarikan tu daripada mana? Sebab dia akan charge. Ni positif, ni negatif. Apa yang akan tarik dia? Charge juga dah. Apa yang akan tarik charge negatif, positif? Charge? Macam mana? Charge positif negatif ke? Negatif yang tarik kan? Bila ada charge positif, bila charge positif, dia yang akan tarik dia adalah charge negatif. Negatif dekat mana? Dekat sini. Dan ni charge positif kat sini akan tarik charge negatif dekat sini. Tarik ke dia. Okay, dia akan tarik satu hala kalau dia DC. Tapi yang kita tengok tadi AC. Okay. Kita tengok tadi AC. Jadi AC kan dia positif, negatif. Positif, negatif. Jadi kat sini ni, dekat surface switch tadi, dia akan tukar. Mula dia mungkin dia negatif dulu. Lepas tu dia bila second cycle dia tukar positif, dia akan jadi positif. Bila dia second cycle negatif, dari sini akan jadi negatif. Negatif. Sama juga belah ni pun, bila sini negatif, sini positif lah. Faham tak? Jadi, kau tak jelas bagi tahu tu kan? Kalau DC positif negatif constant lah. Jadi charge dekat surface ni dia akan tukar. Saat dia positif, saat dia negatif. Positif, negatif. Ikut cycle tadi lah 10 milisecond laju. Itu. Jadi charge yang ada kat tengah ni pun okay. Charge ni pun dia akan halau perubahan dia macam tu lah. Okay. Jadi macam mana boleh ada cahaya ni? Cahaya ni berlaku bila charge sama charge ni dia tengah. Contohnya yang ni nak ke sana bila sini negatif. Yang belah sini negatif ni akan nak ke sini bila yang ni positif. Dia bertembung dua-dua tu. Boom. Sama-sama tenaga tinggi, positif negatif, ni pun ada tarikan sama dia juga. Dia bertembung, dia akan recombine. Dia akan gabung balik, dia jadi neutral.
Bila dia jadi neutral, dia akan buang tenaga dia. Tenaga yang tadi tu dia dah tak perlu kan, dia dah gabung dah kan. Jadi neutral dia akan release tenaga dalam bentuk cahaya. Ataupun partikel cahaya ni ialah apa? Photon. Photon. Pernah dengar photon? Cah positif. Kan. Jadi photon yang kita nampak sebenarnya. Ada cahaya kat sini ya. Arcing tu. Sebab cah tu bergerak, dia tenaga tinggi bila dia jumpa yang lain cah, dia akan bergabung, dia akan release sebagai photon. Nampak cahaya tu. Okay. Kat sini cah sentiasa bergerak. Dia berpecah, dia bergerak. Okay. Asalnya molekul neutral, dia berpecah, jadi charge, dia bergerak. Tengok mana yang tarik dia, lepas tu dia jumpa kat tengah-tengah jalan, dia bergabung, dia hilang cahaya, pecah lagi, dia duduk main benda macam tu tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni. Sebab itulah dapat cahaya banyak. Sebab banyak ionization dan banyak charge yang bergabung balik. Sampailah satu tahap, charge tu tak boleh berpecah dah. Dia bergabung tak boleh pecah dah. Tu hilang lah. Habis. Dah tak ada ionization, tak ada lagi charge yang nak pecah, tak ada lagi charge nak bergabung. Jadi dah, sebab itulah dia boleh putus. Tak nampak dah arcing tadi tu. Okay, cuba awak tulis balik lah proses tu. Saya cerita ni. Sebab nanti masuk dalam air putih je, ulang balik. Nak mudah awak faham apa yang berlaku tadi. Dekat mana tadi? Ini. Ni, recombination rate theory ni. Arc is a column of ionized gas. Macam cerita tadi. Ionized gas. Kat yang tempat saya conteng tadi ni. Okay. Kemudian dia recombine them into neutral molecule. Ni yang saya cerita tadi ni. Electron ions are removed from the gap immediately. Gap tu adalah ruang antara elektrod tadi tu. Okay. After the current reaches a natural zero, recombining them into neutral molecules, sweeping them by inserting insulating medium. Jadi recombine lepas tu dia buang pula dengan insulating medium. Macam saya cakap tadi, mungkin dia dengan dia tembak udara atau tembak gas SF6 atau mungkin dia buka circuit tu dalam minyak. Memang dah ada minyak dalam tu. Dia akan lagi cepat dah hilang. Okay. Arc is related if ions are removed at a faster rate than the rate of ionization. Dah jadi ion, kita tembak dengan gas, hilang. Tak ada. Kalau rate kita hilangkan dia lebih laju, lagi cepat kita hilangkan dia berbanding dengan rate of ionization tadi. Ionization daripada neutral ke ion. Jadi dia akan hilang. Takkan ada lagi lah arcing tu. The rate of dielectric strength of gap recovers is compared with transient voltage across the gap rises. If increment of dielectric strength is larger than transient voltage ni voltage tadi. Voltage tadi tu maksudnya voltage yang kilat tadi lah. Nak peak kan. Jadi arc is extinguished. If else, the ionization persists and breakdown of the gap occurs. Jika sebaliknya, jadi ionization akan berlaku dan akan berterusan lah dia punya arcing tadi. Okay. Jadi ialah berkaitan recovery, recombination rate theory. Ni pula ialah energy balance theory. Energy is generated in the space between the contact after arcing. Energy in the form of heat due to the rise of restriking voltage and current at the contact. CB is designed to remove this generated heat by cooling the gap. Sama juga proses dia. Dia tembak angin tu, gas ataupun mungkin dalam minyak, bukan sekadar nak hilangkan ion, dia boleh bagi sejuk. Dia bagi sejuk contact tadi tu. Giving a blast of air or flow of oil at high velocity and pressure. Jadi bila dia sejuk, tenaga dah rendah lah. Okay. Tengok balik yang plasma tadi kan, tenaga rendah. Dia tidur lah. Dia mungkin jadi solid, mungkin dia jadi daripada gas jadi liquid.
Ya, daripada ion jadi gas balik. Jadi dia dah tak panas, tenaga dah hilang. Jadi sejuk. Okay. If the rate of heat generation is faster than heat dissipation, then the space breakdown again, resulting up to form another half cycle. Okay, kalau like dia punya rate of heat generation lagi tinggi daripada heat dissipation, nak buang heat, jadi dia akan strike balik lah. Tenaga masih tinggi. Kalau sebaliknya, dia akan hilang. Okay. Okay, kat sini kita tengok macam mana arc is extinguished at the instant current of zero. Kalau dia nak di-strike balik lah, bila energi tinggi, contohnya macam tadi, energy balance theory ni kalau dia panas lagi, okay, jadi dia akan strike balik. Namun kalau kat sini, if else the radiation persists and breakdown of the gap occurs, resulting up for another cycle. Kalau transient voltage tu lebih tinggi daripada dielectric strength, dia akan strike balik. Okay.